Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bersama dengan saya, Tuan Batus Tuaibah, di Facebook Live Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Pada hari ini, topik yang akan kami kupaskan bersama para penonton, Sembang Santai Info Cukai bagi edisi penghantaran Borang BE tahun taksiran 2021. Apa khabar anda semua yang berada di rumah, di tempat kerja atau di mana saja anda berada atau di mana saja apa saja yang anda lakukan? Terima kasih kerana sudi menonton. Terima kasih kerana ambil tahu tentang pengurusan percakaian anda. Tanggal 1 Mac merupakan satu tarikh wajib yang untuk mereka yang layak membayar cukai kerana ianya tarikh di mana merupakan bermulanya program memfailkan borang nyata untuk setiap tahun. So program ini membolehkan sama ada pembayar cukai daripada individu ataupun pembayar cukai organisasi untuk membuat pelaporan pendapatan dan seterusnya membuat bayaran cukai kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Untuk itu, bersama-sama dengan saya hari ini untuk membincangkan topik penghantaran borang adalah Encik Fizri Mak Fauzi dan juga Encik Muhammad Nasir Muhammad Nazri. Sebelum bermula, saya jemput Tuan Fizri dan Tuan Nasir untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kita mulakan dengan Encik Fizri dan seterusnya Encik Nasir. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali terima kasih kepada saudari moderator pada hari ini iaitu Puan Tuabatus Suwaibah. Buat penonton yang sedang mengikuti Facebook Live Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, nama saya Fizri bin Mat Fauzi, merupakan Customer Care Officer Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Salam perkenalan. Baik. Tuan Nasir pula. Okey, nama diberi Muhammad Nasir Muhammad Nazri. Saya bertugas sebagai Deputy Customer Care Officer di Jabatan Khidmat Corporate di bahagian hasil care line. Salam perkenalan dari saya. Baiklah, terima kasih. Kedua-duanya adalah pegawai perhubungan awam ya. Kiranya dua-duanya orang yang hebat lah. Okey, untuk itu apabila kita bercakap tentang program memfailkan borang nyata atau lebih dikenali sebagai musim e-filing. Okey, pastinya berbagai soalan yang menjadi pertanyaan bagi kepada setiap pembayar cukai. So antara soalannya selalu yang kita terima, borang apa yang nak kena isi, apa jenis pelepasan yang boleh dituntut dan paling famous tu saya rasa bila tarikh last nak hantar borang. Betul kan? Okay, so Betul. untuk tempoh ini apa yang kita akan bincangkan bersama para penonton sekalian adalah isu-isu penghantaran borang BE dan sekiranya para penonton sekalian, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang persoalan, sebarang pertanyaan, boleh typekan di ruangan komen dan kami akan jawab pertanyaan tersebut dan kupaskan bersama-sama dalam sesi pada hari ini. Okay, so untuk kita memula ni selalunya lah di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, kita ada beberapa borang yang tertentu yang khusus untuk kategori-kategori tertentu. Sebagai contoh untuk kategori individu, dia ada borang-borang dia. So untuk organisasi ada borang-borang dia. So untuk borang BE ni, dia melibatkan kategori yang mana? Cik Fizli, boleh bantu? Baik, terima kasih kepada Puan Tua atas soalan. Kita mulakan soalan pagi ini dengan bercerita berkenaan dengan borang apa yang patut dihantar pada musim e-filing ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rakan pendengar di Facebook Live Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Saban tahun kita banyak menerima pertanyaan berkenaan dengan borang apa nak hantar. Saya ni menerima pendapatan penggajian, saya ni menerima pendapatan perniagaan, jadi saya nak guna borang apa. Baik, pada hari ini kita fokus kepada penghantaran borang BE. Okey, baik. Penghantaran borang BE ini dikhususkan kepada mereka ataupun rakyat Malaysia ataupun individu yang menerima punca pendapatan penggajian. Dan ini bermaksud mereka ini mempunyai majikan. Okey, nak paling senang bila mana kita bercakap tentang pendapatan penggajian, maknanya tuan-tuan dan perempuan ada selip penggajian, penyata penggajian yang diberikan oleh majikan. Baik, bila kita cakap tentang pendapatan, penerimaan pendapatan ini adalah termasuk pertama bayaran gaji, kedua penerimaan bonus sekiranya tuan-tuan dan perempuan ada bonus menerima bonus, allowance
sebarang bentuk manfaat berupa barangan. Sebagai contoh, kalau majikan tu dia bagi peti sejuk kepada tuan-tuan dan puan untuk digunakan, itu juga merupakan salah satu daripada penerimaan pendapatan, namun dalam bentuk barangan. Baik, seterusnya ialah nilai tempat kediaman, pencen juga dan juga lain-lain. Baik, kesemua ini, penerimaan-penerimaan ini perlulah ditambah di dalam pendapatan tahunan tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekiranya kesemua pendapatan-pendapatan ini, penerimaan-penerimaan ini ditambah dan melebihi 34,000 selepas ditolak dengan potongan KWSP, maka tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti Facebook Live LHDNM ni perlulah mendaftarkan nombor cukai pendapatan, dan secara tidak langsung tuan-tuan dan puan-puan perlulah menghantar borang BE. Intinya saya kongsikan juga, ramai yang juga bertanya macam mana nak tahu sekiranya saya ni layak untuk menghantar borang BE. Salah satu cara untuk tahu di mana tuan-tuan dan puan ni layak untuk menghantar borang BE, ingat BE ni adalah mereka yang menerima penggajian. Senang je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat di penyata gaji tuan-tuan, ada tertera potongan cukai bulanan. Bila mana ada tertera potongan cukai bulanan, ada amount dia, maka tuan-tuan dan puan-puan secara tidak langsung telah pun didaftarkan sebagai pembayar cukai. Maka bila dah tengok dekat payslip tu ada tertera potongan cukai bulanan, maka itu merupakan salah satu isyarat yang mana tuan-tuan dan puan-puan perlu menghantar borang BE pada tahun taksiran 2021. Sekarang dah kena declare ya. Itu saja tuan. Okey, so jadi baiklah, bermaksud borang BE ni untuk mereka yang makan gaji, untuk mereka yang ada majikan. Okey, baik. So seperti yang dinyatakan oleh Encik Fiza sebentar tadi, untuk tahu bila kena dapur pendapatannya adalah sekiranya income mereka melebihi daripada 34,000 setahun. So adakah jumlah ini atau layanan pengenaan cukai ini adalah sama untuk setiap kelompok individu? Adakah situasi ini sama untuk mereka individu bujang, sama untuk mereka yang dah berkahwin dan sebagainya? Macam mana tu Cik Fizri? Baik, terima kasih Tuan terhadap soalan itu tadi. Baik, macam tadi saya maklumkan bahawa pendapatan tahunan selepas ditolak potongan KWSP adalah berjumlah 34,000, maka layak untuk mendaftarkan nombor pendapatan dan juga layak dikenakan cukai. Baik, sebenarnya amount 34,000 ini sebenarnya berbeza ya Tuan. Kita lihat setiap individu pastinya mempunyai status yang berlainan. Sebagai contoh, ada pembayar cukai yang bujang, ada pembayar cukai yang dah berkahwin. So bila mana kita melihat status bujang dan berkahwin ni, sudah tentu ambang ni juga berubah. Baik, ada juga yang berkahwin dan juga pasangan bekerja dan juga tidak bekerja. Maka status ni juga berlain. Dan juga bila kita dah berkahwin, ada yang mempunyai anak dan ada yang tidak mempunyai anak. Secara tidak langsung, status-status ini merupakan ia menjadi satu asas kepada pengiraan cukai seseorang individu. Okey, formula dia macam ni, senang je. Pendapatan kasar tahunan tuan-tuan dan puan-puan tu kita tolak dengan pelepasan asas individu dan juga rebate cukai sekiranya layak. Okey. Dan bila mana pendapatan kasar tahunan ditolak dengan pelepasan asas individu dan juga rebate cukai sekiranya melebihi juga RM34,000, maka pendapatan anda layak dikenakan cukai. Ingin saya war-warkan di sini, sekiranya pendapatan tuan-tuan dan puan-puan layak dikenakan cukai, ini tidak bermaksud tuan-tuan semestinya perlu bayar cukai. Itu kita kena betulkan persepsi ni. Bila mana kita bercakap tahu pendapatan saya dah lebih 34,000, alah ni mesti kena bayar cukai ni. Tidak tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kerajaan setiap tahun dia memperuntukkan pelepasan cukai. Jadi jangan takut. Bila mana layak dikenakan cukai, tidak semestinya kena bayar cukai. Okay? Ini bermaksud, tuan, individu yang mempunyai tanggungan atau pelepasan cukai yang tinggi, kan, kebarangkalian jumlah cukai yang dikenakan adalah rendah berbanding individu ataupun pembayar cukai yang tidak mempunyai sebarang tanggungan. Sebab itu kadar cukai pendapatan setiap individu itu adalah berlainan bergantung kepada pelepasan yang dituntut dan juga status beliau. Baik. Itu je tu. Baik.
Terima kasih, cukup jelas di atas penerangan sebentar tadi Cik Fizri. Okey, so ini bermaksud jumlah pelepasan dan tanggungan cukai bagi setiap individu adalah berbeza. Semuanya bergantung kepada individu tersebut. So kita tak boleh nak pukul rata. Semua orang semua sama ikut ambang cukai ambang pendapatan tersebut ya. So untuk Cik Nasir pula boleh terangkan dengan lebih lanjut apakah jenis-jenis pelepasan cukai bagi tahun taksiran 2021? Ada sebarang penambahan ke? Macam mana? Terima kasih Puan Tua atas soalan yang diberikan. Saya kira soalan ini soalan yang menarik untuk kita jadikan fokus kepada perbincangan kita di dalam Facebook Live ini. Terima kasih rakan pendengar juga di Facebook Lembaga Hasil dan Pergi Malaysia. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bagi tahun taksiran 2021 ini terdapat 26 jenis potongan cukai individu yang kita benarkan sebagai pelepasan cukai. Ini adalah memang ada banyak tambahan yang kita beri pada tahun 2021 ini dibandingkan dengan tahun 2020 ya. Suka juga untuk kami terangkan di pihak lembaga hasil ni kepada rakan pendengar sekalian, pelepasan-pelepasan ini tidaklah semestinya ianya perlu sentiasa maintain setiap tahun ya. Ada yang kita keluarkan, ada yang kita tambah juga saban tahun ya. Suka untuk saya kongsikan pada tahun taksiran 2021 ini pelepasan yang kita telah pun keluarkan daripada pelepasan ini adalah pelepasan ibu 1,500 dan juga pelepasan seorang bapa 1,500 ya. Kedua-dua pelepasan ini telah pun kita tambahkan di dalam bahagian perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan juga penjaga untuk ibu bapa ya. Sebelum ini tahun taksiran 2020 so perbelanjaan rawatan perubatan ibu bapa ini hanya RM5,000 saja. So tahun ini kita tambah lagi RM3,000 menjadikan nilai RM8,000 pelepasannya. So pelepasan ibu bapa yang selama ini ada tuan-tuan terima tuntut iaitu RM1,500 seorang ibu dan bapa dah tak ada lagi. Itu telah pun tamat pada tahun taksiran 2020 ya. Okay, selepas itu Puan Tua dan juga Encik Fizri, kita di Lembaga Hasil ni juga ada buat penambahan ke atas pelepasan cukai bagi pengajian sendiri ya, yuran pengajian sendiri. Kalau sebelum ini kita semak yuran pengajian itu sama ada pengajian selain daripada peringkat sarjana dan juga doktor falsafah dan juga sarjana dan doktor falsafah. Pada tahun 2021 ini kita beri tambahan juga terhadap pelepasan kursus untuk upskilling atau self enhancement ni kita panggil kat situ, khusus untuk peningkatan kemahiran atau kemajuan diri dalam apa-apa jua bidang kemahiran. Yang ini saya harap rakan pendengar faham, dalam bidang kemahiran yang telah pun kita iktiraf di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan tahun 2006 ya. So di mana persoalan kami banyak juga kami terima di hasil lain, di mana untuk mereka nak semak senarai kursus-kursus yang telah pun diiktiraf ataupun badan-badan yang telah diiktiraf di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan tahun 2006 ya. Kalau boleh saya kongsikan dia punya linknya tu Puan Tua, www.myspike.my/platformawam. Saya ulang, www.myspike.my/platformawam. So tuan-tuan boleh pergi ke website berkenaan, boleh Google dan semak dekat situ apakah kursus-kursus yang kita telah pun senaraikan dan ianya diiktiraf di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan tahun 2006 ya. Untuk makluman tuan-tuan, so kursus ini pelepasannya terhad sebanyak RM1,000 sahaja. Itu untuk yuran pengajian sendiri ya. Ada lagi tambahan Puan Tua dan juga Encik Fizri ya. So kita semak dekat sini tambahan ada dua lagi kita untuk perbelanjaan perubatan untuk diri sendiri, pasangan dan juga anak. So saya kira ini pelepasan yang menarik juga untuk kita kongsikan. Satunya adalah untuk pemvaksinan ya. So kita bahagikan pelepasan untuk perbelanjaan pemvaksinan bagi diri sendiri, pasangan dan juga anak.
Dan vaksin ini, suka juga untuk saya ingatkan pembayar cukai di luar sana, tidak semestinya vaksin COVID saja. Sebab kebetulan kita dalam musim COVID-19 ni kan. So semua pendengar dan juga pembayar cukai kita dekat luar sana tu ingat dia hanya untuk vaksin COVID-19 saja. So ini ada kita senaraikan 8 jenis vaksin yang telah pun kita terima. So antaranya adalah pneumokokal, HPV, influenza, tetanus, rotavirus, ada banyak lagi ya. Tuan-tuan boleh semak di dalam nota penerangan yang telah pun kita senaraikan kesemua jenis-jenis vaksin yang kita benarkan ya untuk dituntut oleh pembayar cukai di dalam pelepasan ini. So vaksin ini adalah termasuk dengan pemeriksaan perubatan penuh ke atas diri, pasangan dan juga anak terhad kepada RM1,000 ya. Kalau tahun 2020, puan-puan kalau boleh saya kongsikan, kita hanya tawarkan pelepasan ke atas pemeriksaan perubatan penuh. Ya, full body medical check-up kepada diri, pasangan dan juga anak terhad RM500 saja. So tahun ini kita naikkan nilai terhad tu kepada RM1,000, RM1,000, tetapi termasuk dengan pewaksinan ini. Okey ya. So satu lagi tambahan ke atas perbelanjaan perubatan ini adalah kita katakan ujian saringan COVID-19 kan. So ada banyak pembayar cukai di luar sana yang terpaksa menanggung kos buat ujian swab kan. Pengesanan COVID-19. Ada juga kita termasuk dengan pembelian kit ujian kendiri ya. Maksudnya test kit COVID-19 tu juga boleh simpan resitnya untuk diri sendiri, pasangan dan juga anak-anak. So kedua-dua ini sama ada ujian swab dan juga belian test kit COVID-19 boleh disimpan resitnya terhad RM1,000. So saya harap tuan-tuan boleh buat simpanan resit lah. Yang paling penting sekali simpanan resit. Sebab nanti bila nak claim, so resit itu yang kita akan semak ya. Seterusnya yang boleh saya kongsikan tambahan kepada pelepasan cukai tahun 2021 adalah dari sudut gaya hidup untuk pembelian peralatan sukan. So dia ada untuk pembelian peralatan sukan, bayaran sewa atau fee kemasukan fasiliti sukan dan juga fee pendaftaran bagi penyertaan apa-apa pertandingan. Yang mana penganjurnya puan-puan mestilah diluluskan dan dilesenkan oleh Pesuruhjaya Sukan ya. Dekat sini pun kami terima banyak juga persoalan. So macam mana kita nak tahu penganjur ini adalah telah pun diluluskan dan juga dilesenkan oleh Pesuruhjaya Sukan ya. Yang boleh saya kongsikan dia punya websitenya tu kalau tuan-tuan nak semak ya, www.erosa.kbs.gov.my. Saya ulang, www.erosa, E-R-O-S-A, erosa.kbs, KBS Kementerian Belia Sukan .gov.my /kan bahagian carian /carian. So tuan boleh Google saja. Saya ulang, www.erosa.kbs.gov.my /carian. So dekat butang carian nanti tuan-tuan boleh nampak ada dua ya, iaitu aktiviti sukan yang kita pun telah luluskan dan juga persatuan-persatuan sukan yang telah pun dilesenkan oleh Pesuruhjaya Sukan. Untuk makluman Tua dan juga Encik Fizri, kita ada lebih 12,000 badan ataupun persatuan sukan yang telah pun dilesenkan oleh Pesuruhjaya Sukan kita di KBS ya. So saya harap tuan-tuan boleh semak dekat sana. So apakah senarai-senarai badan-badan penganjur ataupun kita punya persatuan-persatuan sukan yang telah pun dilesenkan. Dan untuk makluman tuan-tuan, puan-puan rakan pendengar sekalian, pelepasan untuk gaya hidup sukan ini hanya terhad kepada RM500 sahaja ya. Itu saja puan-tuan yang boleh saya kongsikan pelepasan-pelepasan baru yang sangat menarik untuk dikongsikan kepada rakan pendengar sekalian. Baik, terima kasih Tuan Nasir di atas penjelasan sebentar tadi. Ya, betul. Saya rasa pelepasan-pelepasan yang baru yang diperkenalkan tersebut memang sangat bersesuaian dalam tempoh masa sekarang, yang mana ianya berkaitan dengan pemvaksinan, berkaitan juga dengan ujian saringan dan pengesanan COVID-19. Dan apa yang paling penting, sebab memang perbelanjaan tu dibuat, cumanya paling penting adalah penyimpanan resit bagi perbelanjaan-perbelanjaan tersebut. Okey.
Baiklah, so kita dah tahu berkaitan dengan borang yang perlu diisi. Seterusnya pelepasan yang berkaitan untuk tahun taksiran 2021. Apakah untuk individu yang makan gaji baru saja masuk ke alam pekerjaan dan ingin membuat penghantaran borang cukai? Encik Fizri, apakah yang mereka patut lakukan? Apakah saranan atau tips kepada mereka untuk kemukakan borang cukai? Boleh Encik Fizri jelaskan? Baik, terima kasih Puan Tua. Okey, rakan pendengar Facebook sekalian, rakan penonton Facebook sekalian, kalau tadi kita dah melihat penjelasan berkenaan dengan penambahan pelepasan cukai yang telah dijelaskan sebentar tadi oleh Encik Nasir, ya tuan-tuan dan puan, resit tu pemvaksinan dan juga sekiranya tuan-tuan dan puan ada membeli ujian COVID test kit ke diri kena simpan resit tu Tapi betul lah kan, ramai juga yang mengatakan bahawa susah nak simpan resit. Di sini dalam medium ini kita kongsikan sebenarnya banyak cara kita nak simpan resit. Betul Puan Tuan? Kita boleh Betul. gunakan secara digital, kita boleh snapshot dan simpan dalam bentuk digital dan kita khaskan satu folder khas untuk pelepasan cukai. Baik, tadi tu ada bertanyakan tentang tips bagi pembayar cukai yang pertama kali yang nak menghantar borang nyata individu penggajian bagi mereka yang menerima pendapatan penggajian, maka saya dah terangkan sebentar tadi, mereka akan menggunakan borang BE. Baik. Antara tips yang pertama ialah nak menghantar borang ini sudah semestinya individu atau mereka yang nak menghantar ni mereka perlulah mendapatkan penyata pendapatan tahunan daripada majikan masing-masing. Maksudnya dokumen yang paling utama ialah penyata pendapatan tahunan. Dapatkan penyata ini daripada majikan tuan-tuan dan puan-puan. Baik, untuk makluman terdapat dua jenis penyata penggajian. Terdapat dua jenis penyata penggajian. Di mana penyata bagi pekerja swasta, mereka akan menggunakan penyata EA. E besar, A besar. Baik. Manakala bagi pekerja kerajaan, penyata mereka adalah penyata EC. Pastikan dokumen ini yang tuan-tuan dan puan-puan perlu dapatkan daripada majikan tuan-tuan dan puan-puan. Baik, seterusnya. Bila dah dapat penyata penggajian tu, kena tahu jenis borang yang perlu digunakan. Borang apa? Borang BE. Borang BE ni maksudnya individu pemastautin yang tiada punca pendapatan perniagaan. Maksudnya mereka ni hanya makan gaji saja bagi mereka yang ada pendapatan penggajian. Sebagai contoh, ramai sekarang zaman-zaman COVID ni sekarang ni mereka nak meningkatkan pendapatan, nak menjana pendapatan, ada yang makan gaji dan juga buat pendapatan sampingan. Sekiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan rakan penonton Facebook ni ada pendapatan penggajian dan juga ada pendapatan perniagaan, maka tidak boleh isi borang PE. Okey, kena ingat tu. Baik. Bila dah tahu borang, dah dapat penyata EA, baik. Syarat utama nak menghantar borang BE ataupun nak melaporkan pendapatan tuan-tuan dan puan-puan melalui borang BE ialah kena ada nombor PIN bagi e-filing. Sebab apa? Sebab penghantaran borang kita menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan ni untuk menghantar ataupun declare pendapatan tuan-tuan dan puan-puan melalui platform e-filing. Jadi bila nak masuk e-filing kena ada nombor PIN. Bagaimana nak dapat nombor PIN ni? Ada dua cara. Cara yang pertama ialah hadir ke kaunter perkhidmatan hasil. Sekarang ni ada orang dia nak cepat, dia boleh datang kepada mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ni sibuk dan sebagainya, boleh memohon nombor PIN ini secara dalam talian menggunakan borang maklum balas pelanggan. Okey, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh layari laman web baharu Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia. Untuk makluman, pada tanggal 1 Mac 2022, laman web Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia berwajah baru wajah baru, dan pastikan nak minta nombor PIN tu, nak dapatkan nombor PIN tu gunakan borang maklum balas pelanggan. Baik, bila dah dapat penyata penggajian, dah tahu borang apa yang nak isi, dah ada nombor PIN e-filing. Okey, bila nak masuk dah dapat nombor PIN tu, pastikan tuan-tuan dan puan-puan mengikut arahan-arahan untuk mendaftar di
e-filing. Dia adalah kena masukkan ID, kena masukkan password. Okey, sekiranya proses-proses tersebut tu tuan-tuan dan puan-puan telah berjaya laksanakan, langkah seterusnya ialah kena pastikan tuan-tuan dan puan-puan pilih tahun taksiran yang betul ya. Kena pilih tahun taksiran yang betul. Kalau macam tahun lepas, pastikan klik tahun taksiran 2021. Sebab apa tuan? Ingin saya kongsikan dekat sini, ramai yang eager teruja nak menghantar borang BE ni, kadang-kadang tersilap klik tahun taksiran. So bila tersilap klik ni, dia akan menjadi, bukan nak kata masalah kan, dia akan jadi Cerita lain pula. satu isu lain di mana kita nak nak kena memperbetulkan tahun taksiran tersebut. Jadi ingat, dalam keterujaan tuan-tuan dan puan-puan nak menghantar borang BE tu, pastikan tahun taksiran tu klik dengan betul. Okey, baik. Dan seterusnya macam Cik Nasir tadi, pastikan tuan-tuan dan puan-puan lihat kepada pelepasan-pelepasan yang tuan-tuan dan puan-puan layak untuk tuntut. Dekat sini saya nak bagi tips. Memang benar kita ada banyak pelepasan. Kerajaan memperuntukkan lebih kurang 26 pelepasan. Tips saya, optimumkan pelepasan cukai, bukan memaksimumkan pelepasan cukai. Beza optimum dengan maksimum tu. Okey, tips dia, apa yang anda belanja, itulah yang anda tuntut. Jangan tuntut melebihi apa yang tuan-tuan dan puan-puan belanja. Itu tips dia. Itu tips dia. Itu setakat ini saja tu yang saya kongsikan tentang tips untuk mereka yang pertama kali nak menghantar borang BE. Okey, terima kasih Cik Fizri. So bermakna untuk mereka yang first time tadi, so step dia tadi perlu ada penyata pendapatan. So tahu borang apa yang nak guna, and then ada nombor PIN e-filing. Seterusnya pilih tahun taksiran yang betul dan tahu pelepasan-pelepasan apa yang layak dituntut. So itu perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian sewaktu pengisian borang cukai tersebutlah. Okey, terima kasih Cik Fizri untuk penerangan tadi. So untuk seterusnya, untuk soalan ini, so saya nak tanya dengan Cik Nasir. Okey, ada satu stigma ataupun pandangan daripada pembayar cukai, pandangan daripada orang luar. Dia katakan macam ni, okey, kan saya dah buat potongan PCB. So kenapa lagi saya perlu hantar borang? So komen Cik Nasir, apa sebenarnya stigma tu? Betul ke tidak ataupun sebenarnya tak ada pun, sebenarnya betul, memang tak payahlah hantar kan dah ada PCB dah. Oh, macam mana tu? Okay, terima kasih. Soalan yang menarik saya kira sebab biasanya memang stigma ni dia menimbulkan kekeliruan kepada pembayar cukai dekat luar sana. So saya kira kita sepatutnya jelas. So potongan cukai bulanan berkenaan dikira oleh majikan. Majikan kepada pembayar cukai inilah dia bukanlah dikira oleh pihak pembayar cukai sendiri ataupun pihak lembaga hasil. So kita pula nak kena faham, pembayar cukai kena faham apakah beza antara cukai anggaran dan juga cukai sebenar. So kita kat lembaga hasil ni kami andaikan potongan cukai bulanan berkenaan sebagai cukai anggaran. Dia masih dalam bentuk anggaran. Dia belum lagi cukai sebenar. So kenapa saya katakan dia ni sebagai anggaran? Okey, tuan-tuan rakan pendengar boleh fikir jugalah bersama dengan kita. So maklumat-maklumat lanjut ataupun maklumat-maklumat tuan-tuan yang ada dekat pihak majikan antaranya kalau majikan noted pun adalah pendapatan tahunan tuan-tuan lah, itu memang sudah pasti. Dua, dia maklum tentang tuan-tuan punya EPF, KWSP kan, apa-apa banyak yang dipotong, lepas tu sok-sok tuan-tuan kan yang layak. So lagi kalau dia noted pun adalah pasangan tuan-tuan, adakah tuan-tuan sudah berkahwin atau tidak. Kalau sudah berkahwin, adakah pasangan tu bekerja atau tidak. Itu persoalan yang kita timbulkan di pihak lembaga hasil. Adakah pihak majikan maklum sama ada pasangan tuan-tuan ni bekerja atau tidak. Atau dia maklum yang tuan-tuan hanya bekerja saja. Pasangan hanya bekerja. Sudah berpasangan lah maksud saya. Ataupun tuan-tuan ada tak maklumkan dengan pihak majikan sama ada tuan-tuan ada anak berapa ramai kepada pihak majikan. Kalaupun tuan-tuan ada maklumkan dengan pihak majikan berapa ramai, adakah anak-anak berkenaan telah pun dikategorikan anak yang bawah 18 tahun berapa orang, atas 18 tahun berapa orang. Yang atas 18 tahun tu kalau dia sambung belajar dekat peringkat universiti, adakah telah dimaklumkan dengan pihak majikan. So kalau majikan yang bagus, mereka maklum, saya percaya pelepasan-pelepasan tu dikira dengan baiklah.
Kalau majikan tidak maklum, kan kita tidak kemas kini. Satu lagi majikan pun tak maklum tentang tuan-tuan punya insurans hayat kan, insurans perubatan, lepas tu bayaran internet, gaya hidup kan. Unify dekat rumah, tuan-tuan punya bayaran internet di handphone. Satu lagi kalau tuan-tuan buat belian buku kan, belian buku untuk anak-anak ke pasangan ke, tuan-tuan punya buku langganan dekat mana-mana, bahan bercetak kan. So itu semua saya percaya majikan tidak ada data kalau tuan-tuan tak maklumkan ya. So bila tuan-tuan tak maklumkan kepada mereka, saya percaya pengiraan potongan cukai bulanan oleh pihak majikan adalah tidak tepat dan masih dalam bentuk anggaran lagi ya. So itu tuan-tuan perlulah mengisi borang cukai. So macam mana nak isi borang cukai, seperti mana yang Tuan Fizi maklumkan lah ya, step-stepnya tu mengisi e-filing. So mengisi e-filing ini tuan-tuan barulah boleh claim di bahagian pelepasan tadi. So pelepasan yang saya sebutkan lah ya, EPF. So tuan-tuan punya insurans hayat, insurans medical. Lagi kalau tuan-tuan nak ada perubatan ibu bapa kan, perubatan ibu bapa yang baru, so tuan-tuan ada menjaga ibu bapa, ada resit-resit perubatan ibu bapa kan. So perkara-perkara berkenaan boleh lagi claim. So saya kira majikan tidak maklum tentang belanja-belanja tanggungan-tanggungan tuan-tuan yang lain-lain ni. Selain yang asas ya, itu sajalah yang boleh saya kongsikan, dan saya harap pihak pendengar sekalian di Facebook Lembaga Hasil boleh maklum sama ada kadang-kadang diorang pun teruja ya, bila ada rakan-rakan dapat refund. Oh, musim dah dapat refund, dia dah dapat refund, si A dah dapat refund, B dah dapat refund, kenapa saya tak dapat refund? Dan baru dia noted yang dia tak lagi melaporkan e-filing kepada Lembaga Hasil. Pada waktu tu baru dia nak belajar ya. So pada saya itu adalah bahagian yang bagus jugalah ya. So bila Lembaga Hasil boleh membuat refund lebih awal daripada which is dalam tempoh pengisian ataupun pelaporan e-filing ini. So bila rakan-rakan yang masih terlena, belum tahu dia punya tanggungjawab sebenar untuk melaporkan e-filing ini, akhirnya mereka noted apa yang mereka perlu buat. So mereka perlu laporkan e-filing jika dia punya cukai sebenar itu, bila tuan-tuan dah claim banyak pelepasan tu kan, saya percaya cukai sebenar tuan-tuan adalah lebih kecil daripada potongan cukai bulanan yang telah pun dipotong oleh majikan. Maka lebihan berkenaan kita akan pulangkan kepada tuan-tuan dalam bentuk refund dalam tempoh yang sepatutnya ya. So satu lagi Puan Tua, banyak juga kami di Hasil Kelang yang menerima persoalan tentang cukai ditanggung oleh majikan. Saya kira rakan-rakan Facebook yang telah pun mengisi borang cukai, mereka mesti maklum. So tahun 2021 ni kita ada satu ruangan di bahagian e-filing mengenai cukai ditanggung oleh majikan. So ruangan cukai ditanggung majikan ni, tuan-tuan kena maklum, cukai ditanggung majikan bukanlah dimaksudkan oleh PCB ya. Sebab PCB ini dipotong daripada penggajian tuan-tuan. So cukai ditanggung oleh majikan adalah daripada duit majikan sendiri, duit perniagaan majikan ya. So biasanya cukai ditanggung majikan ni kita beri kepada majikan-majikan dekat luar sana, dia beri kepada director kan, shareholder syarikat, ataupun dia punya expatriate yang ada kepakaran on certain bidang. So itu adalah mereka-mereka yang biasanya mendapat cukai ditanggung majikan. Kenapa sebenarnya Lembaga Hasil buat ruangan cukai ditanggung oleh majikan pada tahun 2021 ini adalah kita nak pastikan, so kita nak tahu adakah pembayar cukai berkenaan adalah orang yang membayar. Kalau dia bukanlah orang yang membayar dan majikan dia yang membayar cukai bagi pihak mereka, jika bayaran cukai berkenaan lewat, so maka kita bolehlah penaltikan kepada orang yang betul, iaitu majikan, bukanlah kepada pembayar cukai berkenaan. So that's why kita adakan bahagian ruangan cukai ditanggung majikan berkenaan untuk mengelakkan kesilapan pengenaan denda ataupun penalti kepada orang-orang yang tidak tepat ya. Saya kira itu sahaja pengusian yang boleh saya buat. So ingat, cukai ditanggung majikan bukanlah PCB ya. So tuan-tuan boleh pilih sebagai butang tidak lah. Kalau tuan-tuan bukan seorang director, pemegang saham ataupun pekerja expatriate yang ada beberapa kepakaran dan juga kita katakan ilmu-ilmu yang diperlukan ya di dalam syarikat. Apa tu? Knowledge worker ya Encik Nasir? Ya betul. Knowledge worker, betul. Okay.
Terima kasih Cik Nasir atas perkongsian sebentar tadi. Baik, okey, maksud tadi dapat saya simpulkan ya, kalau maksud sekiranya PCB tu tinggi, bermaksud dan daripada amount cukai, pembayar cukai akan terima bayaran balik. So kalau sekiranya perkara yang sebaliknya, maksudnya perkara yang sebaliknya bermaksud pembayar cukai perlu menambah amount tambahan, bayaran cukai tambahan kepada lembaga hasil. So bermakna, tapi kalau tadi PCB tu tinggi daripada amount cukai, rugilah kalau dia tak isi, betul tidak? Betul, betul. Okey. Okey. Tapi sebagai bagai macam mana sekalipun, sekiranya masih lagi pembayar cukai itu memilih untuk tidak menghantar borang cukai, adakah ianya menjadi satu kesalahan? Boleh Cik Fizri terangkan? Baik, terima kasih kepada Puan Toa atas soalan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Cik Nasir bercerita tentang PCB Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak mahu menghantar borang nyata cukai pendapatan ke hasil pun tidak menjadi satu kesalahan sebenarnya. Mengapa saya katakan begitu? Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, rakan penonton Facebook sekalian, bermula pada tahun taksiran 2014, kelonggaran untuk tidak menghantar borang nyata cukai pendapatan kepada hasil ini kita hanya berikan kepada individu daripada kategori punca penggajian sahaja ya, punca penggajian sahaja. Maksudnya kalau saya menerima pendapatan penggajian, kalau ikutkan sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, saya patut melaporkan pendapatan saya, betul. Tapi sekiranya saya tidak mahu menghantar melaporkan pendapatan saya kepada hasil, itu tidak menjadi sebarang kesalahan, tidak menjadi satu kesalahan. Sebab apa? Sebab kita akan kita bagi tahu macam ni. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ni ada potongan cukai bulanan, maafkan saya. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada potongan cukai bulanan di mana potongan ini dibuat setiap bulan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tak nak melaporkan kepada hasil, maka potongan cukai bulanan yang dipotong daripada gaji tuan-tuan dan puan-puan tu, Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia akan mengklasifikasinya sebagai cukai muktamad. Dalam erti kata yang paling mudah ialah PCB anda sebagai cukai muktamad. Okey? Maksudnya apa itu? Bila orang cakap apa itu PCB sebagai cukai muktamad? Okey, ianya bermaksud PCB yang dipotong oleh majikan anda adalah bersamaan dengan amount cukai kena dibayar bagi tahun taksiran tersebut. Okey, ini bermakna sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menghantar borang sekalipun tidak ada lebihan bayaran maupun bayaran tambahan yang dibuat. Maksudnya apa yang tuan-tuan potong itu adalah cukai muktamad. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tak mau hantar, itu akan dikira sebagai cukai tuan-tuan dan puan-puan. Tapi perlu diingatkan, dalam untuk kita nak buat PCB ini sebagai cukai muktamad, ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi. Bukan senang-senang nak pilih macam tahun ni saya tak nak hantar lah kan. Tahun ni saya tak nak hantar lah, apa yang dipotong tu cukai saya. Tak, dia ada beberapa syarat dan juga kriteria. Baik, kriteria yang pertama untuk seseorang individu itu memilih PCB sebagai cukai muktamad ataupun dalam erti kata yang mudah dia tak mau hantar lah. Okey, kriteria yang pertama ialah individu ini mestilah mempunyai pendapatan daripada penggajian sahaja ya. Kalau ada penggajian dan perniagaan maka tidak layak untuk PCB sebagai cukai muktamad. Baik. Syarat yang kedua ataupun kriteria yang kedua ialah majikan telah membuat potongan cukai bulanan. Maksudnya ada potongan cukai bulanan. Okey, daripada gaji tuan-tuan dan puan-puan setiap bulan tu. Baik. Yang ketiga, syarat untuk PCB sebagai cukai muktamad ialah cukai tuan-tuan dan puan-puan itu tidak ditanggung oleh majikan. Seperti yang Tuan Nasir beritahu tadi, sekiranya cukai anda ditanggung, maknanya cukai anda dibayar oleh majikan, maka anda tidak boleh memilih PCB sebagai cukai muktamad. Baik, seterusnya, kriteria seterusnya, mesti bekerja dengan majikan yang sama dalam 1 tahun taksiran. Maksudnya dalam 12 bulan, dalam 1 tahun itu, anda bekerja dengan satu majikan yang sama. Sekiranya kalau anda bekerja dalam melebihi daripada satu majikan,
Maksudnya ada majikan A, majikan B dan juga majikan C. Tetapi ada juga potongan cukai bulanan. Okey, tapi dia tidak menepati kriteria tu. Kriteria mestilah dengan majikan yang sama. Sekiranya lebih, maka tidak layak untuk memilih PCB sebagai cukai muktamad. Makanya anda perlu melaporkan pendapatan kepada Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia. Dan yang terakhir, syaratnya ialah individu yang nak memilih PCB sebagai cukai muktamad ni mestilah memilih taksiran berasingan. Okey, berasingan bagi pasangan suami dan isteri. Sekiranya kalau contoh saya ni nak nak memilih PCB sebagai cukai muktamad tapi saya buat taksiran secara bersama dengan isteri, maka tidak layak. Okey, sebab itu saya kata lapor pendapatan atau terima seadanya. Maksudnya apa? Kalau kita lapor pendapatan, kita boleh tutup pelepasan cukai dan sebagainya. Tapi kalau kita tak nak lapor pun tidak menjadi masalah. Kita terima seadanya. Maksudnya terima seadanya apa yang dipotong setiap bulan itu adalah cukai tuan-tuan dan puan-puan. Jadi buat keputusan yang bijak. Macam saya kata tadi, lapor pendapatan atau terima seadanya. Dua-dua pun boleh. Terpulang kepada kebijaksanaan tuan-tuan dan puan-puan dalam menguruskan hal ehwal percukaian tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja tuan. Okey, bermaksud apa yang saya dapat simpulkan daripada apa yang Cik Fiziz terangkan sebentar tadi. Okey, untuk individu yang penuhi 5 kriteria tadi, diorang boleh pilih sama ada PCB itu adalah cukai yang sepatutnya cukai sebenar mereka, cukai muktamad dan tak perlu buat penghantaran borang cukai. Lapor sebetulnya ataupun terima seadanya seperti mana yang telah dibayar sebelum ini. Baiklah, kita akan sambung lagi perbincangan kita dengan lebih mendalam selepas ini. Tapi sebelum itu, jom saksikan selingan video yang telah disediakan terlebih dahulu. Selamat kembali. Masih lagi bersama dengan kami dalam Sembang Santai Info Cukai bagi edisi penghantaran borang BE tahun taksiran 2021. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton yang bertanyakan di ruangan komen. Ya, saya lihat memang laju sekali ruangan komen kami, soalan-soalan yang kami terima dan kami seboleh-bolehnya kami akan cuba menjawab soalan sebanyak yang mungkin persoalan yang telah ditanyakan dalam masa yang kami ada ini ya. Okey, baiklah. Boleh kita teruskan Cik Fizri, Cik Nasir? Boleh, silakan. Boleh.
Okey, baiklah. So, untuk soalan yang pertama yang kita terima ni daripada penonton, dia bertanyakan, okey, so dalam borang BE ada satu kolom yang wajib diisi berkaitan bilangan penggajian. Apakah maksud bilangan penggajian tersebut? Adakah ianya jumlah bulan bekerja? Encik Nasir mungkin boleh bantu untuk terangkan? Okey, soalan yang menarik saya kira juga sebab ni soalan-soalan ni soalan yang kita terima banyak pada tahun lepas lagi, tahun 2020 ya. So Oh, tahun 2021 kita masih lagi terima soalan-soalan yang begini juga ya. Terima kasih faham. kepada yang bertanya. Okey. So untuk bilangan penggajian ini ianya merujuk kepada berapa majikan yang tuan-tuan ada, yang tuan-tuan terima gaji. So tuan-tuan terima gaji daripada berapa banyak syarikat. So tuan-tuan kena maklum mungkin juga pada tahun 2020 dulu ketika COVID kan ada yang kena buang kerja kan, ada yang bekerja sendiri. Pada tahun 2021 ada rezeki yang tuan-tuan bekerja semula. So mungkin di pertengahan di awal tahun tuan-tuan bekerja dengan majikan yang lain, kemudian di pertengahan tahun tuan-tuan terima gaji yang lebih baik daripada majikan yang lain. So maksud dekat sini tuan-tuan dah ada dua majikan kan. So setiap satu majikan itu tuan-tuan pendapatan daripada setiap satu majikan tuan-tuan perlu tambahkan bersama. So bila dah tambahkan masuk dekat bahagian pendapatan berkanun penggajian. Di dalam e-filing dan bilangan penggajian tu tuan-tuan boleh isi sebagai dua. Sebab dia merujuk kepada dua majikan yang tuan-tuan telah pun terima gaji iaitu tuan-tuan bekerja ya. So kalau pun tuan-tuan bekerja dengan satu majikan yang sama sahaja pada tahun 2021 sepanjang bulan 1 sampai ke bulan 12 hanya satu majikan sahaja dan pilih satu sajalah. Dia tak merujuk Okey. kepada jumlah bulan bekerja ya. So tadi soalan yang saya tak silap saya dengar tu adalah jumlah bulan bekerja. So dia tidak merujuk kepada 12 bulan ya. So masih kalau dia fikir 12 bulan tu dia ingat PCB lah tu ya. So saya kira Okey. so persoalan ni sudah jelas. So hanya merujuk kepada berapakah bilangan majikan yang tuan-tuan bekerja dalam tempoh tahun berkenaan ya, sepanjang tahun. Kalau dua majikan letaklah dua. Ada yang bekerja tiga majikan kan. Contoh kadang-kadang ada doktor yang bekerja dengan beberapa hospital kan, because of dia doktor pakar, so dia pergi ke hospital A, dia terima gaji juga. So dia juga diperlukan dalam hospital B, terima gaji juga. Hospital C, terima gaji juga. So dekat sini dia ada tiga majikan lah, A, B dan C. So dia perlu tambahkan ketiga-tiganya dan bilangan penggajian tu pilih tiga. Sebagai tiga ya. So ada banyak latar belakang pekerjaan di luar sana yang menuntut majikan lebih daripada satu. Saya harap baik juga faham berapakah bilangan penggajian yang perlu diisi dan juga jumlah pendapatan berkanun penggajian yang perlu ditambahkan jika ada lebih daripada satu majikan ya. Itu saja tuan. Baik. So maksudnya bilangan penggajian adalah bilangan majikan ya yang kita bekerja untuk Betul. satu tempoh tahun tersebut. So bukan bilangan jumlah bulan ya. Kalau jumlah bulan tu memang salah lah maksudnya. Perlu buat Betul, pembetulan betul. kalau dia isi bulan tu ya. Okey. So soalan yang kedua yang kita terima dari penonton. Okay, dekat sini yes yang ini sangat menarik. Saya rasa tadi pun mungkin Cik Nasir ada sebut sedikit. Saya dah hantar borang BE pada minggu lepas. Bila agaknya saya akan terima duit lebihan bayaran tu? Cik Fizri boleh tolong bantu untuk terangkan dengan lebih lanjut tentang lebihan bayaran ni? Baik, terima kasih Puan Tua dan juga Encik Nasir. Macam tadi Aha. Encik Nasir maklumkan tadi kan, berkenaan dengan jumlah bilangan penggajian tu, betul lah. Bila mana kita teruja nak isi borang BE ni, ada yang letak 12 kan, dia ingat 12 bulan kan. Dan kita pun akan berfikir, kami di PRC juga tidak melakukan check and balance juga lah, kita bersemakan. Adakah dia ni setiap bulan bertukar kerja kan? 12 kali, maksudnya setiap bulan tu ada majikan yang lainan. Okey, baik. Ini sebenarnya apa yang saya nak bagi tahu dekat sini sebenarnya isu dia refund. Refund tuan-tuan dan puan-puan ni bergantung sebenarnya kepada ketelitian tuan-tuan dan puan-puan mengisi borang BE itu sendiri. Sebagai contoh, banyak juga permasalahan yang pihak hasil terima di mana mereka ini terlalu teruja untuk menghantar borang BE ini, mereka hanya memfokuskan kepada bahagian pelepasan sahaja. Namun bahagian pendapatan tu mereka terlepas pandang. Dan hasilnya bila mana mereka submit ataupun hantar, terlupa nak masukkan jumlah pendapatan. So jumlah pendapatannya kosong. Betul tak Cik Nasir kan?
Betul. Kan? Jumlah pendapatan kosong, PCB ada. Bila di hujung tu, mereka hanya melihat kepada jumlah PCB tu. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, di akhir pengisian e-filing tu dalam borang BE tu dia ada rumusan. Bila rumusan tu pastikan maklumat-maklumat tu dimasukkan dengan betul. Jumlah pendapatan tu mesti ada pendapatan. Jangan letak kosong, teruja nak dapat tengok refund tinggi tapi pendapatan lupa nak isi. Okey, baik. Soalan berkenaan refund tu memang soalan favourite. Memang soalan favourite setiap tahun. Di mana, tapi kita sebenarnya pihak hasil sebenarnya gembira sebenarnya bila ada orang bertanya bila refund nak masuk. Ini bermakna mereka telah pun menjalankan tanggungjawab mereka kepada negara. Betul tak? Bila banyak yang tanya bila refund nak masuk, bila refund itu maksudnya mereka dah menghantar. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan akan menerima bayaran balik ataupun refund bagi mereka yang menggunakan perkhidmatan e-filing, maka tempoh untuk tuan-tuan dan puan-puan mendapat refund ataupun bayaran balik adalah selama 30 hari bekerja. 30 hari bekerja tidak termasuk Sabtu dan Ahad. Baik, manakala bagi mereka yang menghantar atau melaporkan pendapatan menggunakan borang manual, tempoh untuk pemprosesan bayaran balik adalah selama 90 hari bekerja dari tarikh penghantaran borang dibuat. Jadi beza 30 hari dan juga 90 hari ya. So bagi mereka yang nak dapat bayaran balik cepat, nak dapat refund cepat, pastikan anda menggunakan perkhidmatan e-filing melalui MyTax. Sekarang ni semua nak isi e-filing kena ada MyTax. So pastikan anda hantar. Tapi sekarang ni kalau memang dalam tu dia tulis 30 hari bekerja, tapi berdasarkan pengalaman rakan-rakan sekerja, dalam masa 2 minggu ataupun 3 minggu pun dah dapat dah sebenarnya. Tapi tips yang tadi saya nak sambung tadi, pastikan tuan-tuan dan puan-puan mengisi dengan teliti. Tak ada masalah pun sekiranya tuan-tuan dan puan-puan duduk lama kan di paparan EBE tu. Maksudnya pastikan setiap maklumat tu diisi dengan betul, barulah klik next. Klik seterusnya. Rasa macam tak puas hati, kita boleh back ataupun patah balik. Pastikan maklumat itu teratur dan betul dan juga rumusannya juga betul, barulah hantar. Ya, sebab apa? Bila anda hantar maklumat dengan betul, maka refund pun akan dapat dengan cepat. Okey, itu dia tips yang saya nak berikan tu. Betul, kalau boleh saya tambah sedikit. Terima kasih Cik Fizi. Sebab kita bagus juga persoalan refund tu Cik Fizi. Cuma saya nak tambah juga sebab persoalan ni biasanya bila mana dia dah dapat refund, dia anggap dia tak kena audit dah. Suka untuk saya kongsikan juga, walaupun tuan-tuan dah terima refund, tuan-tuan masih lagi layak dikenakan tindakan audit oleh pihak lembaga hasil ya. Sebab kita dekat lembaga hasil ni menggunakan konsep refund first, audit later. So kita punya konsep begitu. So kita akan bayar dulu refund. Sebab itu memang kita katakan tuan-tuan memang layak terima lebihan PCB berkenaan ya. So later pada ketika audit dijalankan, barulah kita maklum berapakah jumlah sebenar cukai tuan-tuan selepas dia audit. Kalau tak ada masalah pun, kalau pengiraan tuan-tuan betul seperti mana Tuan Fizi maklumkan, perlu dah mengisi dengan teliti dan barulah tuan-tuan maklum berapakah cukai sebenar tuan-tuan. Itu saja yang boleh saya tambah tuan-tuan. Okey, terima kasih Cik Fizi. Terima kasih Cik Nasir di atas perkongsian berkaitan dengan refund sebentar tadi. Saya pasti betul memang keterujaan untuk pembayar cukai ni biasa waktu mengisi borang, bila dia nampak je jumlah lebihan tu, confirm dia mesti akan selalunya bila dia hantar tu dia terus tanya bila refund akan dapat. Saya rasa betul Cik Nasir, saya rasa. Betul. Kan? Okay. So, macam seperti yang dinyatakan juga tadi, 30 hari perbezaan 30 hari dan juga 90 hari tersebut sangat lama. So, untuk menggalak kami di Lembaga Hasil sangat-sangat menggalakkan para pembayar cukai di luar sana untuk membuat penghantaran borang secara atas talian. Ianya lebih mudah, ianya lebih cepat. Untuk buat calculation tu, this confirm takkan ada salah berbanding daripada penggunaan penghantaran borang kertas. So, lebih mudah untuk buat penghantaran secara e-filing. Okey, Cik Nasir, saya nak tanya tentang pengalaman Cik Nasir sendiri berkhidmat di Hasil K-Line. Saya pasti kalau dalam tempoh musim e-filing ini, jumlah panggilan yang diterima di Hasil K-Line pastinya sangat tinggi luar biasanya. So, pada pandangan Cik Nasir sendiri, selain daripada pertanyaan melalui panggilan telefon, adakah cara lain ataupun adakah medium-medium lain yang boleh digunakan untuk menghubungi pihak hasil?
Terima kasih Puan Tua. Ya. Betul, memang kami di Hasil K9 menerima jumlah panggilan yang agak tinggi setiap hari ya, Puan Tua. Dan kami sebenarnya beroperasi sepanjang waktu pejabat sahaja daripada pukul 9 hingga pukul 5 petang ya. So jumlah panggilan pada tempoh musim e-filing sahaja sangat-sangat tinggi. Dan talian kami pun biasanya bila kita angkat talian daripada pembayar cukai, mesti saya dah tunggu lama dalam talian kan. So kita layanlah dengan baik setiap satu persoalan, sebab setiap pembayar cukai mempunyai masalah-masalah yang berbeza, dan masalah-masalah tu adalah ada antaranya yang sangat panjang untuk kita jelaskan ya, supaya mereka faham dengan baik dan menghantar borang dengan baik, dan akhirnya dicukaikan dengan betul lah ya, supaya mereka tidak buat kesilapan. Okey, yang boleh saya kongsikan persoalan Puan Tua tadi, adakah terdapat saluran lain yang mereka boleh hubungi pegawai kami ya. Sebenarnya untuk makluman rakan-rakan pendengar Facebook Lembaga Hasil dan Beli Malaysia, kami di Hasil K9 ini bukan sahaja boleh dihubungi melalui talian. So kami juga ada hasil chat. So tuan-tuan boleh menggunakan talian hasil chat kami juga. So pegawai kami sentiasa ready di talian untuk menjawab chat-chat tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Bagusnya sistem chat ni puan-tuan Cik Fizri. So pembayar cukai dia boleh muat naik atau dia boleh screenshot je apa jua masalah yang dia hadapi kan. Kadang-kadang bila bercakap telefon tu kita tak jelas apa yang dekat mana dia punya masalah kan, apa yang dia cuba sampaikan. Kadang-kadang terma-terma pembayar cukai ni sangat lain dengan apa yang kita gunakan kan. Biasalah terma di atas cukai berbeza dengan terma-terma layman ni kan. So kita lebih suka kalau penggunaan hasil chat ni, pegawai chat kami akan minta boleh tak dia ambil gambar ke, kemudian dia uploadkan apa surat-surat apa dia punya taksiran yang diterima daripada pihak lembaga hasil kan. So kita faham dengan jelas apa yang dia nak sampaikan, akhirnya kita bantu di ruangan chat ya. So kami menerima banyak juga pujian di hasil chat ni, interaktif yang lebih jelas, lebih cepat diselesaikan masalah-masalah pembayar cukai ya. Saya harap rakan pendengar di Facebook Lembaga Hasil ni boleh menggunakan perkhidmatan hasil chat kami supaya bolehlah kita reducekan jumlah panggilan yang agak tinggi ya. Selain itu, puan-tuan Cik Fizri, kita di Hasil K9 juga ada Hasil Knowledge Center. So kalau tuan-tuan boleh pergi ke portal rasmi Lembaga Hasil tu, di bahagian perkhidmatan izin hasil, dekat situ kita ada Hasil Knowledge Center ya. So tuan-tuan boleh klik dekat bahagian kanan tu, ruangan tepi di bawah hasil chat. Tuan-tuan boleh masukkan any keyword yang tuan-tuan nak bertanya ya. Masukkan je keyword dia pelepasan. So nanti aplikasi kami ni akan keluar prosedur ataupun kita beri panduan lah kepada pihak pembayar cukai apakah maklumat yang mereka perlukan ya. So kadang-kadang maklumat pembayar cukai ni dia nak tahu sikit je. Kadang-kadang dia menunggu talian sangat lama kan. Kita tak nak pembayar cukai yang begini tunggu di talian sangat lama ya. So adalah lebih baik tuan-tuan buat bacaan sedikit di dalam kita punya website. Kadang-kadang ni website nak cari tak jumpa kan, boleh gunakan Hasil Knowledge Center berkenaan ya. Satu lagi puan-tuan Cik Fizri, di website kita yang baru seperti mana Tuan Fizri maklumkan ya. So dekat situ di bahagian pautan pantas kita ada situasi saya. So boleh klik bahagian situasi saya tu, kita akan cuba masukkan semua frequently asked question in that particular week dekat dalam kita punya situasi saya tu. Tuan-tuan boleh tengok dekat situasi saya tu apakah soalan-soalan yang kerap kami terima di Hasil K9 di bahagian berkenaan, supaya tuan-tuan jelas apakah maklumat yang tuan-tuan perlukan. Dan nanti tuan-tuan tak perlulah menghubungi kami ataupun menunggu di talian yang terlalu lama ya. Selain itu juga kami di bahagian Jabatan Khidmat Korporat sentiasa keluarkan poster-poster infografik kepada pihak lembaga hasil dekat luar sana ya. So saya bagi pihak lembaga hasil, kita mengharapkan rakan-rakan pendengar di Facebook dan juga boleh sampaikan lah ya, boleh share kita punya live ni sekejap lagi. Boleh juga nanti follow kita punya media sosial yang lain di Twitter dan juga di Instagram, supaya dapatkan maklumat-maklumat yang lebih terkini dan tepat daripada lembaga hasil sendiri. Jangan dengar maklumat-maklumat daripada pelbagai pihak yang lain ya. Kalau pun tuan-tuan dah baca pelbagai infografik kami tapi timbul lagi persoalan-persoalan di peringkat tuan-tuan boleh DM dan PM je kami di media sosial berkenaan ya.
So nanti akan ada pegawai kami yang akan bantu tuan-tuan melalui DM dan PM berkenaannya. Satu tips juga yang boleh saya kongsikan, bila mana tuan-tuan PM dan DM kami, tuan-tuan boleh kongsikan juga maklumat diri ataupun maklumat perceraian tuan-tuan. So dekat sana memudahkan lagi atau memendekkan masa untuk kita respon kepada persoalan tuan-tuan ya. So, tuan-tuan maklumkan dulu nombor cukai, so nanti kita semak nombor cukai, okey apa masalah yang kita jumpa dan kita boleh terus respon terhadap masalah-masalah yang tuan-tuan hadapi ya. Last kali Puan Tua yang boleh saya kongsikan adalah kita punya borang maklum balas pelanggan. So borang maklum balas pelanggan ni dia adalah dalam bentuk, dia macam email lah. Bagaimana tuan-tuan nak email kepada pihak lembaga hasil ya. Kadang kami di hasil kaitan maklum, borang maklum balas ni tuan-tuan kena isi beberapa details diri dululah. Nama, nombor cukai, nombor telefon, alamat email. Kenapa maklumat-maklumat ni penting? Sebab kita nak kena rekodkan juga sebab semua email-email yang tuan-tuan hantar, dan bila kita tak jelas tentang ayat-ayat di dalam email tuan-tuan, kami akan cuba hubungi tuan-tuan, dan cuba hubungi itu kita menggunakan nombor pejabatnya. So kita call dan untuk jelaskan kepada tuan-tuan apakah maksud sebenar yang kami faham dan apakah kita nak dengar respon tuan-tuan lah, apa yang sebenarnya tuan-tuan nak sampaikan ya. Dan baru kita respon sebaiknya di dalam borang maklum balas pelanggan. Kita terima banyak juga borang maklum balas pelanggan ni. Tuan-tuan boleh bertanya kepada pihak kita, boleh juga memberi cadangan yang bernas kepada pihak lembaga hasil melalui borang maklum balas pelanggan ni ya. Ada di antara tuan-tuan juga nak membuat aduan kepada pihak lembaga hasil. Kadang-kadang ada aduan kepada layanan yang tuan-tuan terima ke, ataupun aduan mengenai pihak-pihak pembayar cukai yang lain. Tuan-tuan terima, tuan-tuan maklum tentang dia ada buat pelarian cukai ke, pengelakan cukai mana-mana kan. Tuan-tuan boleh maklumkan kepada pihak kami juga melalui borang maklum balas pelanggan ya. Antara yang lain juga, banyak juga tuan-tuan boleh menghantar penghargaan ataupun pujian-pujian kepada pihak lembaga hasil, kepada staf-staf kami yang bekerja dalam tempoh-tempoh e-filing ini kan. Banyak yang bekerja di belakang tabir secara tidak langsung dan juga secara langsung. Dengan baiklah, tuan-tuan boleh highlight perkara-perkara berkenaan kepada pihak pengurusan kami. Itu saja Puan Tua, saya kira banyak saluran-saluran perkhidmatan yang lain selain daripada talian panggilan ya. So saya harapkan talian di musim e-filing ini bolehlah kita divertkan kepada beberapa saluran-saluran yang lain. Sebab kami rasa bersalah sebenarnya bila tuan-tuan menunggu terlalu lama dalam talian, padahal kita ada banyak lagi saluran yang lain yang boleh tuan-tuan ikuti ya. So tak ada masalah. So kami cuba memberikan perkhidmatan terbaik demi memastikan tuan-tuan melaporkan pendapatan dan akhirnya membayar cukai kepada pihak lembaga hasil. Terima kasih. Baik. Terima kasih Tuan Nasir di atas perkongsian berkaitan dengan saluran-saluran untuk menghubungi lembaga hasil dalam Malaysia. Saya pasti memang terlalu untuk musim e-filing ni mesti ada banyak persoalan yang untuk kalau boleh semua membayar cukai, kalau ada masalah je diorang akan call tanya. Okey, tapi kalau tak dapat nak call tu apa lagi caranya? So itulah cara-cara yang lain tadi untuk menggunakan hasil chat. Selain daripada itu kita ada hasil knowledge center, pertanyaan menerusi laman media sosial rasmi lembaga hasil, bukan yang scammer ya, bukan yang ciplak punya lembaga hasil ya, bukan, dan juga secara borang maklum balas pelanggan. Terima kasih di atas perkongsian sebentar tadi. Okey. Masa sangat-sangat mencemburui kita. So kita telah pun ke akhir hingga dah ke penghabisan program ya. Untuk akhir ni, so pesanan terakhir kepada para penonton Facebook Live kita pada hari ini. Okay, boleh mulakan dengan Cik Fizri? Baik, terima kasih. Betul lah, sedar tak sedar hampir 1 jam Puan Tua kita bersiaran di platform Facebook rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Baik, saya nak tambah sikit tadi berkenaan dengan bagaimana sekiranya kita nak mendapatkan maklumat. Okay, since pada pagi ini kita fokuskan kepada penghantaran borang BE bagi tahun taksiran 2021. Sudah semestinya boleh saya katakan ada juga yang cuba untuk menelefon Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia bertanyakan tentang bagaimana nak isi. Baik, dekat sini kalau tuan-tuan dan perempuan boleh layari laman web hasil Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ni, laman web rasmi ni, pergi kepada pautan EduZone dekat EduZone tu dan boleh klik slide pendidikan cukai.
Okey, dekat situ sebenarnya bahagian pendidikan cukai ni wujud di Jabatan Khidmat Korporat di mana mereka memberikan maklumat-maklumat ataupun menyediakan slide-slide ataupun panduan-panduan tentang cara-cara nak mengisi borang BE ni sebenarnya. Mesti ramai yang tak tahu. So, apa yang tuan-tuan dan puan boleh buat sekarang adalah terus ke laman web kami dan klik kepada pautan EduZone dan klik kepada slide pendidikan cukai. Dekat situ ada slide tata cara pengisian borang BE bagi tahun taksiran 2021. Dia ajar daripada A sampai Z. So bila mana tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan slide ini, maka tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu bersusah payah untuk telefon kami. Sebab apa? Maklumat tu dah ada. Okey, baik. Since kita dah sampai ke penghujung ni, baik kepada para pembayar cukai di luar sana, pastikan tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan tanggungjawab dengan sewajarnya. Okey, bagi mereka yang menerima pendapatan penggajian, laporkanlah pendapatan tuan-tuan dan puan-puan bagi tahun taksiran 2021. Kita bermula pada 1 Mac 2022 dan kita akan berakhir pada tanggal 15 Mei bagi individu yang berpendapatan penggajian. Manakala bagi mereka yang menerima pendapatan perniagaan, maka tarikh akhir ialah pada 15 Julai. Okey, untuk mereka melaporkan pendapatan. Baik, nak lapor kat mana? Senang saja, laporkan di sebenarnya awal tahun tu saya ada dapat income ini kan. So saya tak laporkan lagi. So saya kena laporkan atas dasar tanggungjawab kepada pihak lembaga hasil dan juga negara kita ya. So dia nak laporkan terkurang lapor income ataupun terlebih tuntut pelepasan kan. So bila mana dia dah dengar apa yang Tuan Fizi maklumkan tadi, baru dia sedar diri dia sebenarnya dia tak mengoptimumkan pelepasan kan. Yes. Dia dah memaksimumkan pelepasan yang dia tuntut kan. So dia tak buat dengan bijak lah tu. So dia dah claim semua dia ambil kira kan. So asalkan dia buat full body buat medical check up walaupun demam pun dia tuntut. Sebenarnya kita nak dia buat full body bukannya demam ya. So that's why dia kena betulkan dia punya tuntutan pelepasan berkenaan ya. So dalam kes-kes ini apa yang dia boleh buat adalah buat pindaan secara manual tuan-tuan ya. So bagaimana nak buat pindaan secara manual? Dia kena tulis surat rayuan permohonan pindaan e-filing, kemukakan semula dia punya salinan e-filing yang telah dihantar dan lampirkan dokumen-dokumen dia punya pembuktian pendapatan yang dia terima lah, EA form dia dan juga dokumen-dokumen tuntutan pelepasan. Kesemua tuntutan dia perlu buat lah. So dalam kes rayuan pindaan ni kita anggap macam kita buat audit ke atas dia lah. So kita kena audit keseluruhan. Okay, dia kena hantar ke semua dokumen berkenaan dekat cawangan fail cukai dia. So bagaimana nak tahu cawangan fail cukai? Dia sepatutnya pada ketika dia buat e-daftar tu dia dah tahu dah dia punya cawangan fail cukai dekat mana. Kalau lupa boleh sentiasa hubungi Hasil Line untuk kita buat semakan lanjut ya. Okey, itu sahaja yang boleh saya buat peringatan terakhir. Satu lagi puan-tuan, sebab kita dekat musim filing ni, kami dekat Lembaga Hasil terima banyak sangat persoalan mengenai scammer. So kita punya scammer ni semakin berleluasa juga dan dia pun sama naik juga kan. Kita sibuk dapat kutipan cukai waktu musim cukai ni, masa ni juga dia bekerja kan. So saya harap kami di pihak Lembaga Hasil harap pembayar cukai, rakan pendengar di Facebook Live Lembaga Hasil dalam Malaysia ini sentiasa peka ya tentang scammer ni lah, sindiket penipuan yang menyamar menjadi pegawai Lembaga Hasil. So kita tak nak tuan-tuan adalah orang-orang yang tertipu dengan sindiket-sindiket ini ya. Perlu tuan-tuan ingat apa jua bayaran cukai yang tuan-tuan nak buat mestilah melalui medium bayar hasil, BYR hasil ya. Jangan buat bayaran melalui bank ke atau apa jua aplikasi perbankan yang lain ya. Kami di Lembaga Hasil hanya terima bayaran secara atas talian melalui aplikasi kami BYR hasil ya. Tolong buat bayaran hanya dekat situ saja, bukan di tempat-tempat lain ya. Satu lagi tuan-tuan, kita nak juga tuan-tuan maklum bila dapat je panggilan-panggilan yang meragukan ni kan. Kadang-kadang dia kata tuan-tuan ada buka syarikat lah, tiba-tiba ada bukakan syarikat banyak. So bila masa pula tuan-tuan buka syarikat kan. So lebih baik tuan-tuan call kita, buat semakan dengan pihak kita dulu. So kita semak apakah tunggakan cukai tuan-tuan tu wujud dalam Malaysia tuan-tuan kan. Kalau pun tuan-tuan dah cuba call tadi busy tak dapat membantu kan, tuan-tuan boleh buka MyTax tuan-tuan, pergi di ruangan e-ledger.
ruangan e-ledger tu akan menjelaskan berapa sebenarnya kedudukan cukai tuan-tuan tu. Ada tak tunggakan dekat sana? Kalau tak ada tunggakan, tuan-tuan tak perlu risau. Anggap saja panggilan berkenaan adalah panggilan scam, ya. Itu sahaja yang boleh saya kongsikan puan-tuan dan juga Encik Fizri. Kita sangat berharap rakan-rakan pendengar kita tidak lagi tertipu dan juga menjadi mangsa ke atas apa jua sindikat-sindikat penipuan di luar sana, ya, yang menyamar sebagai pegawai lembaga hasil. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Puan Tua, mungkin saya boleh add on sikit sebab Boleh, dia silakan. nasihatkan kita kan. Baik, betul lah. Tu Cik Nasir, sekarang ni kita banyak menerima panggilan-panggilan daripada scammer. Even though saya sendiri pun kita sendiri pun pernah menerima panggilan daripada scammer hampir 5 kali lah. Okey, sekarang ni untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan ni, scammer ni mereka telah upgrade diri mereka. Mereka pun dah nak upgrade lah kan. So mereka telah menggunakan teknik spoofing namanya, di mana mereka menggunakan talian kita ni, talian rasmi Lembaga Hasilan Negeri Malaysia 83188888 tu. Okay, mereka menggunakan nombor tu dan mereka mendakwa itu adalah panggilan daripada lembaga hasil. Sebenarnya tidak tuan-tuan dan puan-puan. Apa sahaja sekiranya mereka meminta untuk menyemak mengatakan bahawa tuan-tuan dan puan-puan ada tunggakan cukai dan sebagainya, awas, apa sahaja ni mestilah tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan maklumat tu daripada pegawai hasil sendiri. Dan untuk makluman, lembaga hasil tidak pernah untuk telefon, tidak pernah memanggil tuan-tuan dan puan-puan pada hari Sabtu dan juga Ahad. Ahad kemungkinan ada sebab ada negeri yang bekerja pada hari Ahad. Tapi untuk tuan-tuan dan puan menerima panggilan daripada nombor peribadi itu, memang di sini hasil memberitahu bahawa kita tidak pernah telefon tuan-tuan dan puan menggunakan nombor telefon peribadi. Tak pernah. Dan juga Cik Nasir, 1 April ni kan border buka, betul tak? Betul. So ramailah pembayar cukai kita ni akan keluar negara. Betul? Okey. Betul. So nasihat kami sekiranya tuan-tuan dan puan ingin keluar negara, buatlah semakan terlebih dahulu sama ada tuan-tuan dan puan ni ada tunggakan ataupun tidak. Cara nak semak dia senang saja, pergi ke boleh semak status sekatan tuan-tuan dan puan di laman web immigration. Okey, immigration dan masukkan nombor IC dan tengok. Sekiranya tuan-tuan dan puan disekat, maka tuan-tuan dan puan bolehlah merujuk kepada pihak hasil ataupun cawangan bank yang terdekat bagi mengetahui jumlah tunggakan cukai tuan-tuan dan puan. Janganlah sampai dekat airport baru tahu kan disekat. Kita pun tak nak merosakkan percutian tuan-tuan dan puan. Nasihat kami, buat semakan terlebih dahulu, barulah rancang percutian anda. Itu saja tips saya, nasihat daripada kami berdua. Puan Tua? Baik. Terima kasih Cik Fizri, terima kasih Cik Nasir di atas, saya rasa cukup lengkap nasihat ataupun cukup lengkap tips-tips bagaimana untuk menghadapi musim e-filing pada ketika ini. Dan bukan sahaja macam mana cara untuk buat penghantaran orang, tapi juga peringatan berkaitan dengan scammers, peringatan berkaitan dengan sekatan perjalanan. Betul perlu diingatkan untuk membuat semakan terlebih dahulu sebelum membuat perancangan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya para penonton sekalian mempunyai perancangan untuk bercuti di luar negara. Baiklah, terima kasih Cik Fizri dan Tuan Nasir kerana sudi untuk bersama-sama bersiaran pada hari ini di dalam sesi Sembang Santai Info Cukai pada hari ini. Diharapkan sangat-sangat, tidak banyak walaupun sedikit ke macam mana sekalipun, saya harap apa yang dikongsikan ni sedikit sebanyak akan beri kesedaran, akan memupuk, kalau boleh sedikit, kalau tak banyak pun sikit lah. Okey, untuk memberi pengetahuan kepada para penonton sekalian. Kami di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia senantiasa berusaha untuk menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan dengan percukaian ini dalam memastikan informasi-informasi yang kami sampaikan ianya adalah tepat dan sampai kepada semua lapisan masyarakat. Okey, nasihat saya, akhir kata, ambil tahu tentang cukai, laksanakan tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan kerana sumbangan anda tidak mengira nilainya sedikit ataupun banyak, ianya menjamin kesejahteraan dan kelestarian pembangunan negara. Terima kasih kepada para penonton Facebook Live Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.